Serangan terbaru Zionis sasar 10 kawasan di selatan Beirut. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sekurang-kurangnya 10 serangan mengenai sasaran kawasan selatan Beirut dalam serangan terbaru rejim Zionis pada awal pagi Jumaat, dan ini selepas tentera rejim itu mengeluarkan arahan untuk mengosongkan bangunan di kubu kuat Hizbullah. Serangan tersebut berlaku sehari selepas Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu bertemu pegawai Amerika Syarikat. Ia bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk mengakhiri perang di Lubnan yang menyaksikan peningkatan korban di kedua-dua belah sempadan. Menurut agensi berita nasional Lubnan, NNA, serangan udara menyebabkan kemusnahan besar di kawasan yang disasarkan dengan puluhan bangunan musnah dan terbakar. Serangan menyasarkan kawasan pinggir bandar Goberi dan Al-Kafat, lebuhraya Said Hadi, sekitar kompleks Al-Mujtaba dan Jalan Lama ke lapangan terbang. Tentera Zionis berulang kali mengebom selatan Beirut dalam beberapa minggu kebelakangan ini selain melancarkan serangan di beberapa kawasan lain di seluruh Lubnan. Sementara itu, 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan rejim Zionis di Bandar Tulkam, Tebing Barat pada Khamis. Agensi berita rasmi Palestin Wafa berkata sejumlah besar kenderaan Israel termasuk jen tolak berat turut dilihat memasuki bandar itu menuju ke kem pelarian Nur Shams. Serangan kejam turut menyebabkan sebuah klinik perubatan yang dikendalikan oleh UNRWA musnah semasa serbuan di kem berkenaan. Dalam pada itu, tentera Zionis mendakwa operasi itu menyasarkan infrastruktur kumpulan pejuang di Nur Shams. Serangan berterusan Israel sehingga kini telah mengorbankan 43,162 orang rakyat Palestin selain mencederakan 101,510 yang lain. Susulan serangan udara berhampiran bandar Metula di sempadan Lubnan dan negara haram Israel, 4 warga Thailand dilaporkan maut manakala seorang lagi cedera. Menteri Luar Thailand Mare Sanggyapongsa dalam satu ucapan di platform X berkata pihaknya berduka cita atas kejadian berkenaan. Sebelum itu, Ketua Majlis Wilayah Metula memaklumkan 5 maut dalam serangan udara berkenaan termasuk seorang petani tempatan dan 4 pekerja ladang warga asing. Iran pada Khamis memberi amaran akan melakukan tindak balas yang keras terhadap serangan Zionis ke atas kemudahan tenteranya Sabtu lalu, dan ia sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin pejuang dan komander pengawal resolusi Iran. Pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, Muhammad Golpayagani, menyifatkan serangan rejim Zionis itu sebagai satu tindakan terdesak. Ali turut memuji prestasi pertahanan udara Iran yang menghalang kemasukan pejuang rejim Zionis ke wilayah itu dan berjaya meminimumkan kerosakan akibat serangan. Ali adalah seorang ulama berpengaruh dan mempunyai kata putus dalam semua urusan negara. Ketua Kor Pegawai Revolusi Islam Cabang Tentera Iran, Jeneral Hussein Salami, turut memberi amaran tentang tindak balas yang bakal dibuat tidak akan dapat dibayangkan oleh rejim Zionis. Perkembangan banjir di Sepanyol. Banjir kilat besar beserta lumpur telah mengorbankan hampir 200 penduduk di negara itu. Jumlah korban teramai direkodkan di Valencia, kawasan paling terjejas dengan lebih 100 korban. Bagaimanapun, angka tepat mangsa terlibat bencana itu tidak dapat dipastikan ketika ini. Menteri Dasar Wilayah dan Demokratik Angel Victor Torres berkata masih ramai yang dipercayai hilang dan belum ditemukan. Pasukan penyelamat terus bergiat usaha mencari mangsa. Banjir terbabit disifatkan paling dahsyat melanda negara itu dalam tempoh 3 dekad. Sepanyol berkabung 3 hari dengan bendera dikibarkan separuh tiang.
Taufan Kongre yang melanda Taiwan mengakibatkan sekurang-kurangnya 2 kematian manakala lebih 500 lagi cedera. Bagaimanapun, taufan membawa angin kencang serta hujan lebat itu reda pada Khamis dan amaran taufan juga telah ditarik balik. Satu kematian turut dilaporkan di Taipei apabila sebatang pokok di daerah Nehu tumbang lalu menghempap dan meragut nyawa seorang penunggang motosikal berusia 48 tahun. Seramai 515 orang dilaporkan cedera sementara lebih 11,588 penduduk di kawasan berisiko terpaksa dipindahkan. Pusat Operasi Kecemasan juga melaporkan lebih 1,429 insiden seperti pokok tumbang, aliran lumpur dan kerosakan jalan di seluruh pulau. Usaha pemeriksaan kini giat dijalankan. 那昨天到今天早上的凌晨的话，这个风浪可说是非常的大，对啊，然后前面渔港的北端呢，这浪都已经有打上码头了。 对啊，目前都是在做灾后复原的一个情形，这样子。 Di Brazil, 2 bekas pegawai polis dikenakan hukuman penjara dalam tempoh yang lama dan ini selepas mereka didapati bersalah membunuh anggota Majlis Rio de Janeiro, Marielle Franco dan pemandunya Anderson Gomez. Roni Lesa dijatuhi hukuman penjara 78 tahun 9 bulan, manakala Elcio Queiroz dipenjara selama 59 tahun 8 bulan atas pembunuhan yang dilakukan pada 2018. Hakim Lucia Glicho juga memerintahkan tertuduh membayar pampasan kepada ibu bapa dan anak mangsa. Franco yang berusia 38 tahun ketika kematiannya adalah bintang yang semakin meningkat dalam Parti Sosialisme dan Kebebasan Brazil. Pembunuhannya berlaku beberapa minggu selepas Kerajaan Persekutuan memutuskan bahawa tentera Brazil akan mengambil alih semua operasi keselamatan sehingga akhir 2018 di Rio. Franco lantang mengkritik tindakan itu dan menyifatkannya boleh memburukkan lagi keganasan polis terhadap penduduk. Seorang maut dalam kebakaran besar di sebuah kilang minyak masak di Jakarta, Indonesia dan kira-kira 20 jentera bomba dikejarkan ke lokasi kejadian bagi mengawal kebakaran berkenaan. Rakaman daripada Metro TV menunjukkan api besar dan asap hitam tebal keluar daripada sebuah bangunan kilang di Bekasi, sebuah bandar di pinggir timur Jakarta. Dilaporkan jalan-jalan di sekitar kilang berkenaan telah ditutup. Anggota bomba dikenali sebagai Haryanto yang berada di kawasan kilang berkenaan memberitahu bahawa setakat ini seorang individu telah ditemui maut di lokasi kejadian. Kilang minyak masak berkenaan dioperasikan oleh PT Primosanus Cooking Oil Industrial. Lebih 62 juta rakyat Amerika Syarikat keluar mengundi awal iaitu 5 hari sebelum pilihan raya pada 5 November ini. Data daripada penjejak Election Lab University Florida menunjukkan lebih 62 juta orang telah mengundi meliputi undi pos dan secara fizikal di pusat mengundi. Tidak seperti tahun 2020, lebih ramai pengundi memilih untuk mengundi secara fizikal berbanding melalui pos pada pilihan raya presiden kali ini. Tinjauan menunjukkan persaingan sengit antara naib Presiden Kamala Harris dan pencabarnya dari Parti Republikan Donald Trump. Kamala melalui tipis di Wisconsin dan Michigan masing-masing dengan 0.2% dan 0.4%. Trump terus melalui di Arizona, Nevada, Pennsylvania, North Carolina dan Georgia. Bagaimanapun kelebihannya hanya pada atau di bawah 1% di Nevada, Pennsylvania dan North Carolina. Syarikat penerbangan gergasi Amerika Boeing menambah baik syarat dalam tawaran kontraknya kepada ribuan pekerjanya yang mogok dan ia merangkumi kenaikan gaji 38% dalam tempoh 4 tahun selain bonus pengesahan dalam syarikat.
Persatuan Antarabangsa Jurumesin dan Pekerja Aeroangkasa IAM yang mewakili lebih 33,000 pekerja mengesahkan kontrak itu dan akan mula menjadualkan undian pada Isnin. Ini adalah tawaran keempat yang dibuat oleh Boeing sejak awal September. Ahli IAM sebelum ini menolak tawaran kenaikan 25% dalam tempoh 4 tahun pada 12 September. Tawaran kedua yang menjanjikan kenaikan gaji 35% telah ditolak oleh hampir 2/3 ahli minggu lalu. Kesatuan itu secara konsisten meminta kenaikan gaji sebanyak 40%. Kejuaraan Motor Grand Prix Malaysia 2024 membuka tirainya hari ini dan tumpuan pastinya terarah kepada dua pelumba negara yang beraksi menerusi tiket wildcard hujung minggu ini. Wartawan Aisyah Yatim ada laporannya. Tiba saat dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, kejuaraan Grand Prix Malaysia 2024 kembali menggegarkan litar antarabangsa Sepang. Kehadiran dua pelumba motosikal negara iaitu Khairul Idham Pawi dan juga Helmi Azman menambahkan lagi kehangatan litar antarabangsa Sepang pada hujung minggu ini. Pada edisi kali ini, pihak SIC membuat persiapan sepenuhnya dari sudut kemampuan litar mengendalikan perlumbaan dan fasiliti. Ia termasuk memperkenalkan Misano Cup buat kali pertama. Jenis Cup ini dinamakan sempena litar Misano yang menjadi lokasi pertama ujian dilakukan. Sementara itu, pelumba negara Khairul Idham Pawi mengharapkan sokongan peminat dan rakyat Malaysia sebagai menjadi tonik tambahan menghadapi perlumbaan dalam kategori Moto2. Helmi Azman juga turut berjanji untuk memberi saingan sengit kepada pelumba-pelumba bertaraf dunia dalam perlumbaan kali ini. Susulan perebutan gelaran dalam kelompok 4 teratas masih terbuka, saingan sengit bakal disaksikan di SIC. SIC juga menyasarkan rekod kehadiran penonton teramai dalam sejarah penganjuran perlumbaan dengan jumlah 200,000 selama 3 hari GP Malaysia berlangsung, sekaligus mengatasi catatan tahun lalu 182,912 penonton. Bola sepak Liga Pro Saudi, Al-Ittihad mengukuhkan kedudukan di tangga kedua Liga selepas meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Al-Ahli di laman sendiri. Saingan berlangsung di Jeddah menyaksikan skuad Tuan Rumah turun beraksi tanpa tonggak utama Karim Benzema yang mengalami kecederaan otot. Peranan sebagai penggempur dipikul Saleh Al-Shahri yang cemerlang meledak gol pada minit ke-42 hasil bantuan Moussa Deby. Al-Ahli menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi pemain antarabangsa Ivory Coast dan bekas pemain tengah Barcelona Frank Kessie. Namun jaringan itu kemudian dibatalkan kerana offside. Kemenangan membolehkan Al-Ittihad mengumpul 24 mata menyamai pungutan mata pendahulu Liga Al-Hilal. Kedua pasukan cuma dipisahkan dengan kelebihan jaringan. Baik, sekian Dunia 10 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.